Dan yang kedua, riak dengan ibadat yang wajib. Seperti mereka yang sembahyang zuhur ia di hadapan orang lain. Contoh, tak kira lah sembahyang apa. Ini contoh kat sini. Dia solat zuhur di hadapan orang lain. Dan jika ia bersunyi seorang diri, duduk seorang-seorang, mesti tiada ia sembahyang. Masuk masjid, tak ada siapa pun. Tak sak kalut. Oh, dia kata masuk dah, satgi tak dan. Berhenti pakai motor, ambil yang sembahyang, masuk. Loh, tak ada siapa. Kan? Keluar start motor balik. Oh, teruk tunggu. Ini jelas. Kan? Buat contoh macam tu jelas teruk Ustaz. Nak siapa ni Ustaz? Dapatkan saya yang saya tabuh punya Ustaz. Teruk sungguh. Tak sembahyang, tak ada siapa, tak sembahyang. Dan yang ketiga iaitu yang lebih kecil bahawa tiada riak ia dengan fardu. Bawah tu sikit. Kan? Kalau fardu dia sedang. Dia kata tak payahlah kita duk riak. Ni fardu Allah Ta'ala suruh. Tak ada lah. Cantiklah kita tengok seorang-seorang pun elok, ramai-ramai pun macam tu. Dan dia tidak riak kepada segala perintah-perintah Allah yang wajib. Tapi yang ni, dia nak menunjuk pula. Dia nak menunjuk. Ada orang yang macam tu? Memang ada. Dan yang ketiga iaitu lebih kecil, maksudnya bawah daripada yang tadi. Yang tadinya iaitu riak dengan ibadat yang wajib, yakni riak dengan ibadat yang sunat. Dan apabila ada ia pada tempat yang sunyi, niscaya tiada mengerjakan ia akan ibadat yang sunat itu. Kalau duduk seorang-seorang, taklah. Tapi yang tadi, Masya Allah, dia sedap, dia faham rugi. Ini jenis yang kedua ni. Rugilah kalau solat fardu kita nak menunjuk ke orang. Allah suruh nak selamat dunia akhirat ni, mana boleh tak solat pula buat apa kena orang. Bagus ni. Ni yang kedua ni, contoh yang kedua. Maka solat dia 5 waktu sehari semalam hanya semata kerana Allah. Kalau dia nak solat kat masjid surau, maka dia mai lah. Dia mai. Masuk tak lagi waktu, tak lagi. Tunggu. Tengok dekat dah 10 minit. Tak azan lagi. Takkan dia pun nak marah kot. Dia pun azan. Nak marah tak? Kalau bukan muazzin yang kita lantik ni, tiba-tiba, ni siapa azan ni? Takkan nak marah ko, amai lambat pasal apa? Hang tak mai pasal apa? Duk marah pula orang ambil alih. Tapi dia ni tunggu dululah, tunggu. Masuk dah ni, pun tak azan lagi ni. Dia pun pandailah buka kan. Buka mana switch apa semua, dia pun azan. Lepas tunggu semayang, sunat lepas pada tu tunggu. Tak ada siapa, qamat dia semayang. Macam tu lah. Orang yang ikhlas, yang dia solat kerana siapa? Allah. Gitu. Tapi janganlah turis-turis solat. Kita buat dulu apa yang patut. Azan, qamat, dia sembahyang sunat yang sebelum itu. Gitu. Ni contoh tadi, karut terus. Masuk tak ada siapa, cantik, tuang terus. Tak mau macam tu. Dan dia jelas ni. Apa dia? Ibadat dia bukan kerana Allah. Ni kerana Allah Ta'ala, macam tu keadaan dia. Tapi yang pelik sikit ni, apa dia? Iaitu sunat dia kerana orang pula. Ni penyakit kawan ni. Ada penyakit juga kau Ustaz, ada penyakit juga. Pasal apa? Pasal sunat. Kalau dia seorang tak ada. Sunat semayang apa dia? Tak ada lah seorang teruslah semayang Allahu Akbar, lepas tu tak ada lah sunat nak baca ayat ke surah lepas Fatihah. Tu contoh dia. Ustaz buat contoh Ustaz, kalau kita semayang seorang Ustaz, seorang, dan kita nak macam Ustaz kata tak usah lah duk riak yang sunat. Macam mana Ustaz contoh? Seorang pun azan lah. Ustaz saya nak azan, macam mana duduk dalam rumah? Azan orang kata mesti kat masjid. Kat rumah pun boleh azan.
Tapi duk ada masjid pasal apa? Tak mai. Itu soalan dia pula. Dia kata mai. Berapa orang nak azan kat rumah? Han jawab azan, orang dah azan kat masjid, han jawab main sembahyang sini. Jadi kita buat contoh ni sekiranya adalah keadaan-keadaan tertentu, terlewat ke, kan? Atau berjauhan ke, atau masjid orang tak buat lagi ke, ataupun masjid mereka buat iklan, mereka kata ni masjid ni terpaksa kita tutup lebih kurang, tak tahulah, mungkin bulan-bulan, mungkin tahun, kan? Sebab kita nak rombak semua tapak yang sama, nak naik 2 tingkat. Kan? Contoh. Tapi ini memang berlaku. Saya sembang-sembang baru ni, kat mana? Masjid Lebih Hashim, Bukit Minyak. Situ mereka akan rombak buat 2 tingkat tapak tu. Begitulah contoh dia. Boleh pun tak? Oh, tak boleh. Mereka kata ganti tempat lain tapi jauh. Saya pun tak apa nak sihat ni. Lutut tak apa nak kuat. Itu contoh dia. Maka solat dia dekat rumah, tapi janganlah dia tinggalkan yang sunat-sunat. Masuk waktu azan pada untuk satu rumah dengar sudah lah. Tapi kalau rumah besar tak apa, kan? Azan kuat-kuat naik atas bumbung tu, naik elok-elok kan? Naik elok-elok. Kalau bumbung kata tak apa, boleh naik, kan? Bumbung macam kita rumah kampung tak sah, dia terjun jatuh lagi, patah tengkok. Panggil-panggil, mainlah kita sembahyang kat sini, kat masjid dah tutup, mai kita pakat. Oh, bagus macam tu, kan? Ni yang buat rumah besar untuk apa ni? Untuk kuat-kuat lah masjid tutup, boleh main kat rumah aku. Oh, bagus. Macam tu punya niat, tujuan dia bagus. Tak ada masalah apa. Rumah ni akan memberi saham akhirat dia. Jadi begitu. Dan seorang pun buatlah yang sunat-sunat, qamat, sembahyang sunat, dah. Ni yang contoh dia apa dia? Riak, kan? Yang berkaitan dengan ibadat sunat. Dengan tak ada azan, dengan tak apa lagi yang tukut, kan? Tapi kalau nak sempurnakan lagi, yang tu kita kena buat. Sembahyang sunat lepas azan, duk seorang tu. Sembahyang sunat qabliyah, lepas tu qamat, kan? Lepas tu sembahyang wirid, doa. Ni yang dia buat contoh di sini apa dia? Tak ada apa-apalah, habis-habis sembahyang. Yang bacaan-bacaan sunat tadi pun tak baca dah. Dia ambil kira rukun qauli saja. Habis salam pun satu je, kan? Mengkalih pun tak mau sampai macam tu. Dia kata sunat Assalamualaikum, tapi ramai duk ada Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa jannatuh. Ada ustaz mana kata tambah wa jannatuh, dia pun sambung yang tu. Ramai, kan? Kalih elok-elok sebut, kalih elok sebut pula yang kedua seorang Assalamualaikum, macam tu je sah, kan? Sah. Tapi tak maulah macam tu. Anak nunjuk buat apa kalau ramai-ramai elok buat. Pada tempat sunyi tiada dia mengejarkan akan ibadat yang sunat itu, dan ketahui olehmu bahawasanya obat bagi riak ni penawar. Ubat kita dah sebut banyak kali dah sebelum ini, yang bererti penawar. Bagi riak itu menolak akan segala sebabnya. Macam mana nak selesai masalah riak ini? Kan? Riak ini dia ada punca dia, dia ada sebab dia. Kan? Maka hendaklah kita hilangkan sebab-sebab dia. Mesti ada sebab punya. Siapa buat nak tunjuk ke orang? Nak bagi orang puji ya. Nampak kan? Siapa buat nak tunjuk ke orang? Ada apa-apa lagi, ajak pergi kenuri ke, pergi ulok sikit ni ke, mesti ada punya. Nak pujian, nak sanjungan, kok nanti dia pun bagilah ni dekat-dekat dah, sekali pun bagi pingat sekeping kat aku. Tu jenis-jenis nak pingat, nak duit, nak itu ini. Maka hendaklah kita tolak punca-punca tu, sebab masuk punca-punca kepada riak itu, iaitu 3 perkara. Yang pertama, kasih akan dipuji. Punca seorang itu buat nak tunjuk kepada orang lain, riak dalam ibadat dia. Kenapa? Kerana nak orang puji dia. Oh, kata sembahyang rajin,
Kan? Rokok tercantik, Allahu Akbar. Ada pula macam tu orang nak nilai. Tak ada orang nak nilai. Nak rokok. Tapi mana nak beritahu? Pelik-pelik lah ni duk berlaku. Kan? Oh, solat terhebat. Tak mau macam tu. Kan? Kalau itu tujuan dia, nyahkan daripada diri kita. Ini salah satu penawak kepada riak. Kenapa? Kerana kebiasaan. Dan sekiranya yang kita duk buat ini yang kita nak pujian, maka tak usah lah. Dia kata mana boleh tak usah. Sampai bila-bila pun duk jadi riak lah. Nak bagi selesai tak? Oh, nak bagi selesai lah. Tak mau lah macam tu. Rupanya salah. Tak mau duk salah. Nak bagi elok. Nak bagi elok yang ni mesti kikih buang. Apa dia? Iaitu suka orang duk puji. Jadi sembahyang seorang pun mayang ramai, serupa tu ya. Kalau kata tak buat, siapa tak buat? Tak sedap badan, tak apa. Walau orang ramai duk ada pun, maka dia tidak solat sunat. Siapa? Badan dia tak sedap. Tak apa sihat. Kenapa? Kerana dia buat kerana Allah. Dia tak buat pun kerana Allah. Itu orang yang selamat. Tapi buat pasal orang nak tengok, nak tunjuk ke orang, tak mau macam tu. Itu nama dia ikhlas. Ikhlas ni iaitu buat ke, tak buat ke semuanya kerana Allah. Tapi walaupun dia tak buat, dalam keadaan uzur dan sebagainya, pun dia rasa macam sedih kan. Sedih, dia tak boleh nak buat, dia sedih. Sebab apa? Sebab kesihatan dia terganggu. Diri jatuh boleh buat sambil duduk, boleh buat sambil baring, tapi itulah kawan duk biasa berdiri elok-elok ni macam tu, dia sedih kan. Tapi ketika itu lain pula ganjaran dia. Apa dia? Iaitu ganjaran dia serupa dengan orang yang sihat. Kalau dia tak boleh berdiri duduk, maka solat orang duduk pasal tak boleh berdiri, pahalanya serupa. Tengok pula keadaan yang lain, oh susah payahnya. Kalau dulu sihat tak susah payah. Ni susah payah merangkak, tak boleh berdiri dah. Kesot, merangkak, pergi bilik ayam, buat seorang tak ada siapa nak bantu. Maka pahalanya berganda. Pahalanya berganda. Dan yang kedua, takut dicela. Ini puncak dia. Sebab apa? Seorang itu, seorang apa? Mungkin kita lah. Duk kata seorang-seorang tengok ke orang lain. Mungkin kita kan biasa tak duk riak-riak, duk tunjuk ke orang kan. Sebab tak maulah satgi orang kata apa ni, ngaji tak habis ke apa ke kan, tak berapa reti ke, orang nak celah, orang nak kutuk, orang nak sindir, dan tak habis. Apa nak buat silakan, terpulang kepada hangpa kan. Aku buat kerana Allah Ta'ala. Sebab tu kita tak buat pun kerana Allah. Kan? Pasal apa tak buat kerana Allah? Adalah sebab-sebab tertentu. Nak buat macam mana? Uduk dah terbatai. Orang habis-habis semayang fardu isyak, pakat berdiri semayang sunat. Kan? Kita ni pula, fardu isyak ni, kita ni pula keluar, sagi kalau keluar orang kata, padahal kita keluar nak semayang sunatnya kat rumah. Kan? Dan kita dapat ganjaran kat situ. Yang mana semayang sunat kita buat kat rumah. Nabi kata jangan jadikan rumah kita macam kubur. Ini macam mana pula ni? Praktikal dia macam mana? Jangan tak semayang langsung kat rumah. Bermaksud semayang sunat kita orang lelaki. Orang perempuan ni kalau ada kuliah main sini lah. Kalau tak ada. Tak ada eloknya semayang kat rumah. Jadi kita ni orang lelaki ni eloknya kalau semayang sunat kat rumah. Tapi kalau semayang ba'diyah maghrib jangan dah buat kat rumah, dia tak main kuliah. Boleh. Kita ada kuliah maghrib, terus nak masuk isyak. Dia kata nak praktik, ustaz kata, balik pakai tak main. Rumah kat mana? Rumah saya ni kira 2 traffic light. Confirm tak main. Jadi macam mana ustaz kita nak praktik? Tak payahlah praktik yang tu. Pasal itu sunat. Sedangkan kuliah kita ni fardu, wajib. Mau fikir yang tu sama. Bertembung antara fardu dengan sunat,
maka jangan diberati yang sunat itu. Jangan kita duk buat yang sunat itu, kita buat yang fardu. Yang sunat kat sini, mau jaga hati kita lah. Jangan riak, jangan nak menunjuk. Jadi semayang selepas daripada semayang sunat, selepas daripada fardu isya, itu pilihan. Sekiranya kalau dia kata balik alamat tak semayang dah, dia tahulah rumah dia tak selesa, kecil, lagi pula masuk-masuk kira nak menguap, dia pantang nampak rumah dia. Rumah orang lain tak apa, rumah dia tengok-tengok dia nak menguap. Itu kena panggil lah ustaz, pergi tengok sikit apa yang tak kena ni, duduk dalam rumah dia mengantukkan main. Jadi kita ada alasan untuk susah nak solat kat rumah dengan sempit, dengan anak pula pandai buka pampers sendiri, pakai dah, pakai. Kelip sana, kelip ke sini apa semua, boh selitip lagi oh. Boleh selitip lagi. Dia pandai buka ni. Lagi tengok-tengok ni, yang apa ni, macam sekiranya begitu, susah untuk kita nak kawal, maka eloklah mayang kat sini. Elok sembahyang sini. Dan bila sembahyang kat sini bukan kerana nak tunjuk ke siapa. Kalau rasa-rasa mesti tunjuk sah, mana boleh tak tunjuk, rugi sembahyang tak tunjuk. Lebih baik tak usah di sini, balik kat rumah. Itu je. Ini punca dia yang kedua. Pasal apa? Pasal takut dicela. Kikih bang. Orang nak kata apa, lantak habis. Begitu. Kalau kita boleh sembahyang, kita tak sembahyang, rugilah. Tak boleh buat ke sini, buat tempat lain. Begitu. Apa-apa yang kita buat tu kerana Allah, bukan kerana siapa-siapa. Ini adalah sebab yang kedua atau punca yang kedua. Punca yang pertama tadi iaitu seronok orang puji. Sebab itulah dia buat apa pun dia nak menunjuk, baca Quran dia nak menunjuk, serupanya yang ibadat-ibadat yang lain sama. Begitu juga yang kedua iaitu takut orang cela, orang hina, orang kutuk, orang kata sesuatu yang tak sedap dia dengar. Maka sebab itu dia pulunlah sembahyang ke, puasa sunat ke. Puasa ni dia nak kena habaq, orang tak tahu. Ni kata puasa ni, rahsia daripada rahsia Allah ni puasa. Allah Ta'ala akan bagi pahala puasa yang tidak terhingga. Tak ada pahala yang tertentu bagi orang yang puasa. Pasal apa? Pasal puasa dia kerana Allah. Tapi kalau solat, zakat, haji, umrah apa semua orang tahu. Orang tahu nak pergi sat pergi balik pun orang tahu. Panggil pula bagi yang zam-zam. Nak bagi orang tahu. Itu kita tak mahu tu, nak bagi orang tahu. Tapi puasa ni rahsia dia, kalau dia puasa betul lah. Puasa tak betul, tak ada lah. Puasa yang yuk kan. Mangkit-mangkit pagi tu buka periuk dah. Dia ada sapu keluar, dia kata aku puasa juga hari ni, pada tak puasa. Tapi kalau dia puasa sungguh, bagus kan. Tapi piduk cerita kat orang pula tak mau. Yang tu sudah menjadi riak. Takut orang kata apa mengaji banyak tapi tak puasa sunat. Itu dia tak mau, leceh lah. Mau kena habaq lah. Habis dia jadi kat sini. Sebab apa? Sebab takut orang kata sesuatu, maka dia pergi habaq ke orang. Dan ketiga iaitu loba akan umpama harta. Ada juga orang yang buat ibadat ini kerana apa? Kerana nak sesuatu daripada orang. Tak kira lah sesuatu itu berbentuk duit ringgit ke, pangkat ke, anak ke, anak pun dia mau ke. Siapa rajin pergi masjid ni? Kita dah 30 dah. Mau kerap pergi masjid lah. Bagus hang no. Orang 50 pun tak sampai. Orang 60 pencen pun tak mai. Hang 30 tak sodok kata dah tua sangat. Orang tak tangkap lagi tu. Orang tak pasal lagi apa yang dia maksudkan. Rupanya nak cari jodoh. Nak cari jodoh. Kerak-kerak mai lagi ada lah 2-3 pakcik duk tengok. Ni kalau buat menantu ni. Nampak kan? Yang ni dia duduk kat sini lah tu. Dia nak sesuatu. Anak duit lah. Duit apa? Duit kita kerja pun insyaAllah lah duduk seorang. Makan pun kan nak terang mana sangat. Duit kita duduk simpan. Tapi dia ada ni. Dia ada tujuan dia. Allah tahu.
Orang lain bolehlah dia nak perkena. Tapi Allah Ta'ala dia tak boleh nak perkena. Kan? Orang munafik ni memang kerja dia macam tu. Suka duk perkena orang. Tapi bila dia nak perkena Allah Ta'ala tak boleh. Makan diri balik. Innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Allah perkena dia balik. Tak bolehlah duk perkena Allah Ta'ala. Kan? Nak mohon orang lain boleh. Dengan Allah Ta'ala tak boleh kita nak mohon. Lah kali dia dapat lah. Pakcik ni mai kata ni anak muda. Pakcik tu membahasa juga. Kan? Anak muda kampung sini kah? Dia tak kampung sini ya, tapi saya baru balik. Oh, baru balik. Pergi mana? Kerja kat mana? Kerja ni tak dapat lagi. Ni tetap kata balik. Oh, balik England. Oh, balik England. Oh, balik England pun kerja main masjid no. Oh, pakcik ingat kalau yang pergi England tak main masjid. Balik Mesir mai. Oh. Pakcik kita ni orang beriman kepada Allah Ta'ala, mestilah ini rumah kita. Yang nombor satu. Oh, cakap tu dah tarik dah hati dia. Kan? Ni pakcik nak tanya ni. Kan? Ada orang rumah tak lagi. Oh, nampak kan. Tu pun bahasa dia tak kata bini kasar. Kan? Bini lagi. Oi, lama kita nak lagi dia kata macam ni punya pak mentua aku tak mau. Nyesal pakcik tu. Orang rumah dah ada lagi. Oh, rumah maksudnya isteri ya, tak ada lagi. Tak ada lagi. Tapi saya ni memang kira inilah rumah saya yang sebenar. Masjid ni kan, rumah saya kan. Al-masjidi baiti. Dia guna. Tu ayat-ayat tu, ayat power tu. Lawak. Lah kali dia kata hang ni balik England pun macam balik Mesir ni, kira boleh dah esok main rumah pakcik. Nampak nak jadi dah. Tapi sekiranya kalau yang tu tujuan dia duduk kat sini lah. Kan? Riak. Nak menunjuk-nunjuk kepada orang, dia nak sesuatu daripada orang. Maka di bawah tu ada huraian tuan-tuan. Di bawah tu ada huraian. Adapun kasih akan dipuji, maka seperti ini huraian dia yang saya rasa tak boleh kita nak sambung. Sebab bila kita hurai dia akan jadi panjang lagi, mai kepada contoh 2-3. Jadi saya rasa setakat ini saja kuliah kita. Kita henti yang ketiga tadi, iaitu loba akan loba akan umpama harta. Sebab atau punca kepada riak ada 3, dan huraiannya berdasar kepada kitab ini kita tangguh dahulu, kita akan sambung kemudian. InsyaAllah setakat ini kita dah nampak dah. Kan? Walaupun kita baca begitu, tapi kita dah sentuh demi sentuhan, kan? Dah kita nampak dah punca atau sebab 3 ini, kan? Dan bila kita sambung kepada pencerahan dia, lebih jelas, kan? Untuk kita memahami betapa bahayanya kalau seorang itu riak. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, insya-Allah setakat itu sahaja kuliah kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pada kita keimanan yang mantap, kemudian kefahaman agama yang cukup jelas. Dengan itu kita akan berada pada landasan yang sempurna, sehingga Allah dan Nabi-Nya pun sayang kepada kita, kan? Kita pun saling menyayangi Allah dan Rasul. Dan setengah orang duk kata dia sayang Allah dan Rasul, ketika itu Allah dan Rasul tak suka ke dia. Dia tak mau macam tu. Kan? Dia perasan. Padahal Allah Ta'ala dan Rasulnya menyampah nak tengok muka di akhirat besok. Kita tak mau jenis macam tu. Kita nak saling redha meredai. Radiyallahu anhu wa radu anhu. Orang yang ada pada sudut hatinya perasaan yang takut untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Rindu dan takut. Kan? Adalah golongan yang selamat dunia dan akhirat. InsyaAllah setakat itu saja. Yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Silap kurang saya kita tangguh dengan tasbih kafarah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi